Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Hudan linnas, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan membezakan antara yang benar dan yang salah. Al-Furqan, yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Apabila kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, kita rindui, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, sebelum Nabi mencecah usia 40 tahun, Nabi SAW sambil membantu kaumnya yang lemah, yang dizalimi, yang miskin, Nabi sentiasa berfikir dan merenung, mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tiba bulan Ramadan, Nabi SAW akan pergi beruzlah, menyendiri di Gua Hira. Dalam kitab-kitab sirah diceritakan Nabi hanya membawa sedikit air dan tepung ataupun roti begitu. Dan bulan Ramadan tu Nabi akan bantu orang-orang yang miskin yang datang meminta pertolongan. Dan Khadijah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi SAW, ibu kita semua, turut membantu, memberikan sokongan kepada Nabi SAW. Dan dalam buku sirah disebutkan Nabi akan duduk sebulan dalam bulan Ramadan tu, dan selepas 2 tahun Nabi melakukan hal yang sama. Pada Ramadan tahun ketiga Nabi beruzlah, Nabi SAW mendapat wahyu dan dilantik menjadi Rasul dengan turunnya wahyu pertama ketika Nabi genap usianya 40 tahun. Jibril AS turun dan menyebut Iqra. Nabi kata, Ma ana biqari, aku tak boleh membaca. Sekali lagi Jibril AS memeluk erat Nabi SAW dan menyebut Iqra. Nabi kata, Ma ana biqari, aku tak boleh membaca. Dan kemudian turunlah wahyu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari sebeku darah beku, 'alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kita semua dalam wahyu yang pertama ini dengan namanya Al-Akram. Bacalah Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Jadi dalam episod kita yang pertama dalam siri Wahai Tuhan musim kedua, kita akan mulakan dengan nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim dan Al-Akram. Karim ni daripada kata akar. Seperti biasa kalau saudara-saudari mengikuti siri-siri sebelum ini pun, kita akan lihat apakah root letters dia, apakah kata huruf akarnya. So Karim daripada huruf Kaf, Ra, Mim. Karama. Satu perkataan yang loaded, kan kita sebut, padat dengan pelbagai makna dan berlapis-lapis kefahamannya, pelbagai sudut. Satu perkataan yang sangat kaya, rich. Dalam Al-Quran Allah sebutkan perkataan Al-Karim ini 23 kali. Ada waktu Allah menyifati Al-Quran, Quranul Karim. Ada waktu Allah menyifatkan Rasul, rezeki, perkataan Qaulun Karim, pasangan dan lain-lain. Bahkan menariknya waktu saya membaca tentang nama Allah Al-Karim ini, seorang ulama tafsir di Indonesia, Profesor Muhammad Quraisy, menyebut buah kurma yang kita makan dalam bulan Ramadan ni kan, pun daripada root letters yang sama, Karama, kurma, Karim, kerana buah itu buah yang begitu padat dari sudut kelebihan, manfaatnya banyak, kalorinya tinggi, buahnya rendang, mudah dipetik. Dan bahkan Nabi kata sebaik-baik sahur ataupun sebaik-baik iftar adalah dengan tamar, dengan kurma.
Kita makan waktu sahur, kita makan waktu berbuka, dan kalau dijadikan jus pun begitu lazat, begitu sedap. Okey, nak sebutkan perkataan karamah itu membawa erti secara umum. Kita lihat dulu secara umum, segala kebaikan, kepemurahan, kemuliaan, semuanya terangkum dalam perkataan karim. Dan orang Arab ni, dalam budaya mereka selalu rujuk kepada orang yang pemurah sebagai karim. Dan dinisbahkan kepemurahan itu, bila seseorang itu pemurah, dia akan dianggap mulia dalam masyarakat. Dalam budaya kita, mungkin kita anggap mulia orang yang kaya, orang yang jawatannya tinggi, walaupun dia mungkin tak pemurah. Tapi dalam konteks ia digunakan zaman orang Arab dulu, ia disandarkan kepada orang yang core value dia adalah memberi. Dia adalah pemurah, dan dengan itu dia menjadi orang yang sangat mulia. Al-Akram pula adalah dalam bentuk yang paling mulia, yang paling pemurah. So kalau kita lihat ni, dalam konteks nama Allah, dia ada dua sisi. Yang pertama, Allah sangat amat pemurah, melampaui kemampuan kita boleh fikir. Allah pemurah, memberi tanpa diminta, memberi melebihi apa yang diharapkan oleh orang yang meminta. Bahkan istimewanya, satu sisi yang kita mungkin tak pernah fikir sebelum ini, Allah memuji orang-orang yang pemurah, kan, suka bagi infak, suka bantu orang susah. Allah puji orang-orang yang taat beribadah, dalam keadaan orang tu dapat melakukan semua itu bersumber daripada apa yang Allah sendiri bagi. Allah bagi kita rezeki duit, tapi bila kita infak, kita berikan sedekah, kita bayar zakat, Allah puji kita ni bagus, baik, saleh, mukmin, dapat syurga, sedangkan asalnya duit itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi kita rezeki. Kita boleh salat, kita boleh puasa. Kesihatan tu siapa bagi? Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala pemurah, melangkaui imajinasi manusia. Nanti kita akan detailkan insya-Allah. Yang kedua, Al-Akram. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia, yang paling mulia. Tidak ada apa-apa kemuliaan yang lain dapat menjangkau, apatah lagi menyamai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendalami lagi nama Allah ini, kita mungkin ramai dalam kalangan kita, beberapa hari terakhir sebelum masuk Ramadan ni, saya ditanya, saya dirujuk oleh rakan-rakan, ahli keluarga yang bertanya, dah nak masuk Ramadan ni kan, bila masuk Ramadan kita selalu dengar lagu Ramadan tiba kan. Tapi ramai yang rasa tu bukan Ramadan tiba, dia excited tu, dia rasa tiba-tiba Ramadan. Dia rasa tiba-tiba je nak masuk Ramadan, tak bersedia, rasa down. Rasa macam Allah tak prepare apalah. Rasa macam tak dapat, tak mampu nak rebut kelebihan-kelebihan yang ada dalam Ramadan. Nah, saya bagi tahu jelas-jelas awal-awal ni, itu perasaan negatif, fikiran negatif, rasa nak give up sebelum mencuba, ini semua daripada syaitan. Syaitan tengah all out ni sebab dia dah masuk fasa sekejap lagi dia akan digari dan dibelenggu dan dirantai. So dia punya final effort dia adalah supaya kita ni masuk dalam Ramadan dalam keadaan tidak gembira, tidak excited, tetapi malah rasa down, rasa stress. Jangan stress. Sebab syaitan ni memang ada history permusuhan yang panjang dengan kita ni, Adam dan anak-anaknya, Adam AS, dan kita zuriat Adam AS. Sebab, dan ada kaitan dengan nama Allah Al-Karim, kerana Allah kata walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu Allah muliakan anak Adam, sehingga syaitan dia jealous, dia benci dan dia tak puas hati kenapa Allah lebihkan anak-anak Adam daripada dia. Kenapa Allah muliakan anak-anak Adam daripada dia? Kalau buka surah Al-Isra, surah yang ke-17, cuba lihat ayat yang ke-62. Syaitan buat satu dialog yang menjengkelkan, yang menyakitkan hati. Dia kata kepada Allah SWT, ini ciptaan yang kau muliakan lebih daripada aku. Dan dia cabar Allah. Dia kata, kau bagi aku masa sampai hari kiamat, aku akan sesatkan dia orang ni. So dia tak nak kita enjoy self-worth yang tinggi yang Allah bagi. Hari ni ramai dalam kalangan kita yang rasa self-worth rendah, rasa diri worthless. Kita lupa Allah berikan kita self-worth yang paling tinggi, dan syaitan yang datang dan menghilangkan
penghargaan kepada self-worth yang Allah bagi. Ingat, walaqad karramna bani Adam. Kita anak-anak Adam adalah makhluk ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Jadi masuk Ramadan ni jangan stress, jangan rasa down. Kita masuk Ramadan dengan keterujaan, sebab Ramadan ni Ramadan bulan yang Allah mencurah-curahkan lagi sifat karim dan sifat al-akram Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ganjaran, dengan pelbagai keampunan yang luar biasa. Mari kita lihat beberapa perkara untuk kita cuba renungkan bagaimana ia wujud dalam kehidupan kita sehari-harian. Kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita banyak benda dalam hidup ni walaupun kita tak minta. Cuba fikir begini, kalaulah Allah hanya bagi kita hari ini, sewaktu saudara-saudari sedang mendengar ni, apa yang kita doa semalam? Kan, kita doa apa je semalam? Kalau itu sahaja yang Allah bagi, apa sahaja yang kita ada dalam hidup ni. Tapi lihat, kita boleh bangun, kita boleh buka mata, berapa ratus ribu kalau tak juta neuron-neuron dan sel-sel bekerja secara effortlessly, kita tak rasa pun. Itu semua daripada kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah design hidup kita di dunia ni dengan warna-warni, dengan pelbagai rasa, manis, masam, pahit, minuman yang segar, buah-buahan yang lazat, dan segala macam kreativiti manusia yang memberikan seri dan keindahan untuk manusia menikmati hidup. Dan Masya Allah, Allah bukan hanya bagi itu untuk orang-orang yang beriman. Orang yang kufur pun dalam keadaan dia mensyirikkan Allah, Allah masih bagi dia makan dan minum. Allah masih bagi dia nafas. Allah masih bagi dia anggota tubuh badan yang cergas, boleh bergerak. Subhanallah. Allah Al-Karim, Allah Al-Akram, mencurah-curah kepemurahannya. Dan Allah muliakan walaupun usaha kita tu hanya kecil-kecil. Kebanyakan waktu apa yang kita buat tu hanya kecil. Yang kita buat itu pun kerana Allah memberikan kita keupayaan. Mari kita lihat beberapa perkara. Misalnya salat. Salat ni wajib kan? Benda yang wajib ni kalau kita buat, ia melepaskan diri kita daripada kewajipan tanggungjawab kita. Dan sepatutnya kalau kita buat benda yang wajib di tempat kerja, kan, kita diambil kerja sekian-sekian waktu, buat kerja sekian-sekian, bayar sekian-sekian. Kita buat, kita dapatlah apa yang telah dijanjikan untuk kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita salat, benda tu wajib dah, tapi sebab kita buat benda yang wajib tu, Allah curahkan lagi pelbagai bentuk ganjaran untuk orang yang salat. Bila dia sujud, dia berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apabila seseorang itu salat, dosa-dosanya akan berada di kepala dan di bahunya. Apabila dia sujud, sebahagian daripada dosa-dosa itu akan jatuh dan diampunkan. Without even by asking. Kita tak minta ampun pun Allah ampunkan. Waktu kita ambil wuduk pun, sewaktu kita membasuh anggota wuduk kita, waktu itu pun dosa digugurkan. Apatah lagi kalau kita memang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperlihatkan kepemurahannya, karimnya Allah Subhanahu Wa Taala. First, kalau kita lihat dalam angle taubat, kita buat dosa ni, kita melanggar perintah Allah. Kita melanggar permintaan Allah. Tapi Allah tak terus hukum kita tengok yang haram. Tak ada tiba-tiba mata kita kejang jadi black and white, hilang dah color version. Tak ada. Kita dengar yang haram. Tak ada tiba-tiba telinga tersumbat, kaki kita pergi ke tempat yang haram. Tak ada tiba-tiba cramp. Allah beri kita ruang, waktu. Walaupun lidah kita sedang mengumpat, memaki hamun orang, Allah tak terus hukum. Yang kedua, bila kita minta ampun pula tu, ya Allah, kita minta ampun walaupun dengan satu ungkapan astaghfirullah, pun Allah berikan keampunan yang sebesar-besarnya. Kalau kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, aku akan datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi, malah lebih daripada itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin kufur nikmat, kita tak hargai. Tapi satu waktu kita mungkin sedar, kita pun bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur sekarang, aku akan tambah lagi. Subhanallah. Dan banyak ada satu hadis yang sangat penting untuk kita naikkan lagi semangat kita nak masuk Ramadan. Nabi SAW sebut, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainahunna idza jtanibat al-kaba'ir.
Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, Nabi kata antara solat ke solat, contohnya Zuhur ke Asar, apabila kita sembahyang Zuhur, lepas sembahyang tu mungkin kita tersilap buat dosa, mengumpat dan sebagainya, sampai waktu Asar kita solat, dosa di antara dua solat tu terhapus. Apabila Jumaat ke Jumaat, solat Jumaat ke solat Jumaat yang seterusnya, dosa-dosa di antara dua Jumaat itu dihapuskan. Ramadan ke Ramadan, dosa-dosa di antara kedua bulan itu, kedua Ramadan itu, setahun tu punya dosa tu akan dihapuskan, selama mana kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar ni zina, arak, riba, bunuh orang, dan dosa-dosa besar, kabair. Dan lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pemurah. Bila kita niat je, saudara-saudari, kita niat je, belum buat lagi benda baik ni, baru niat, Allah dah tulis dah as if kita buat, walaupun kita tak jadi buat benda tu. Jadi Ramadan ni first kali dengan ikhlas, pasang niat nak capai benda-benda yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tak capai, tapi sebab niat kita dah ikhlas dan kita memang ada effort, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala sebab kita dah niat. Kalau kita niat dan kita berjaya pula melakukan apa yang kita niatkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala daripada 10 sehingga ke 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Tetapi berbeza bila kita niat nak buat benda yang haram, nak buat dosa. Kita baru niat, Allah tak catatkan apa-apa, malaikat tak tulis lagi apa-apa. Sehingga apabila malangnya kita buat dosa tu, kita lakukan yang haram itu, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menulis satu dosa. Bila buat pahala, bila buat baik, Allah ganda-gandakan. Tapi bila buat dosa, niat je, tak buat lagi, Allah tak kira. Niat dan buat, baru Allah kira, itu pun Allah kira satu sahaja. Dan yang terakhir, sebelum kita, sebab dalam ruang yang terbatas ini, kita tak dapat nak menyelami dengan dalam dan luas betapa indahnya nama Allah Al-Karim dan Al-Akram ini. Yang terakhir dalam Ramadan ni, kita nak berdoa kan. Kita ada banyak doa yang terbuku di hati, yang tak terungkap di lidah, yang kita nak curahkan perasaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini bila baca, sebab hati dibuatnya. Nabi SAW bersabda, Inna Rabbakum Hayyun Karimun. Sesungguhnya Tuhan kamu ini amatlah pemalu dan sangat karim, mulia dan pemurah. Yastahi, dia rasa malu, min abdihi. Allahu Akbar. Allah rasa malu dengan hamba-hambanya apabila mereka mengangkat tangan, rafa'a yadayhi ilaih, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta segala permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu kalau Allah ayyaruddahuma sifra, kalau Allah membalas permintaan-permintaan itu dengan tangan kosong. Maksudnya mereka tak dapat apa yang mereka minta. Allah malu dan Allah sangat karim untuk membiarkan hamba-hambanya menadah tangan dan meminta, kemudian tidak diberikan apa yang mereka minta. Cuma kadang-kadang apa yang kita mintakan, kita sendiri tak tahu apa yang kita minta tu baik ataupun tidak. So Allah kadang-kadang tak bagi sebiji macam yang kita minta, tapi Allah bagi jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita mungkin dah dapat pun apa yang kita nak tu, kita yang selalunya tak sedar. Dan lebih istimewa, sebahagian besar daripada doa-doa ini Allah akan simpan untuk diberikan pada hari akhirat nanti. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, bila kita faham semua kepemurahan Allah, kemuliaan Allah ini, dalam surah Al-Infitar, surah yang ke-82, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Allah bertanya soalan kepada saya, kepada saudara-saudari yang mendengar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatkan kamu distracted? Apa yang membuatkan kamu lalai daripada Tuhan kamu yang karim ini, yang maha pemurah, yang mencurah-curah kepemurahannya, yang memberi lebih daripada apa yang kamu minta, yang memberi pada ketika kamu tidak meminta pun. Apa yang melalaikan kamu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang telah menciptakan dan mengaturkan kejadianmu dan memberikan kamu keseimbangan dalam hidup. Apa yang melalaikan kamu? Saudara-saudari, kita masuk bulan Ramadan, alhamdulillah. Satu nikmat, satu hadiah yang paling agung, yang paling besar. Kita bukalah hati kita. Kita luahkan semua rasa yang ada di hati ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah rehatkan kita daripada gangguan syaitan. Kita masuk ke zon bebas syaitan sekarang ni. Jangan biarkan ada lagi benda lain yang melalaikan kita daripada Rabb kita yang karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Sama-sama kita berusaha dalam bulan ini, kita tingkatkan takwa kita, alertness kita, keberhati-hatian kita, tinggalkan yang haram. Kalau ada benda yang perlu uninstall daripada gadget, daripada telefon, daripada tab, daripada komputer kita, daripada apa saja apps yang kita guna yang selalu membawa kita lalai kepada Tuhan, uninstall, tutup, tinggalkan. Jangan biarkan walaupun syaitan sudah digari, kita masih lagi lalai daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Saya ucapkan selamat memasuki Ramadan yang penuh dengan keberkatan, Ramadan Mubarak, dan ramai juga akan mengucapkan Ramadan Karim, dan jawabnya Allahu Akram. Ramadan mulia kerana Allah Subhanahu Wa Taala mulia, dan Ramadan itu penuh dengan pelbagai ganjaran kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kepemurahannya dalam bulan Ramadan. Allahu Akram, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang paling mulia, Maha Mulia. Semoga kita semua dapat menikmati Ramadan sebaiknya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.